Okey, kalau Cubase ni, kalau cikgu sekarang pakai DAW apa? Pakai DAW Pakai apa? Cubase juga lah. Cubase juga kan? Dah sekarang ni memang test Cubase lah. Sebelum-sebelum ni tak adalah. Sebelum-sebelum ni saya pakai Reaper. Reaper. Reaper pakai pakai apa, Sonar. Yang original memang saya pakai Reaper lah. Reaper sebenarnya pun baik juga tu. Tak ada Hmm. masalah. Cuma Cubase ni Cubase 11 ni yang terkini ni memang dia punya konsep dia buat memang dahsyat lah. Dia Hmm. dia upgradekan memang memang tak memang lain lah. Saya pun sebelum ni saya pun tak pakai sangat Cubase untuk buat MIDI, untuk buat arrangement. Pasal saya banyak rekod audio je dalam ni. Biasa Tapi kalau ori berapa harga? ya kalau ni kalau pro, Light kalau ke Pro ke, kalau macam biasa-biasa light ke apa? Ada ah, light kan? dia ada element macam saya pakai ni kat rumah ni saya pakai element. Element. Element ni tak sampai 500 ni harga dia. Oh, Dalam bila? dia 480 macam tu. Tapi dia punya apa yang kurang dia dengan Pro? Dia adalah beberapa kurang macam adalah macam track dia 48 je ni. Dia kalau yang pro tu dia unlimited track. Yang ni 48 je track. 48 ni kebanyakan. Banyak. Saya pun tak pakai pun saya tak perasan saya pakai elemen tidak kat rumah. Sementara semenjak PKP ni saya tak pergi studio. Hmm? Dekat rumah saya pakai ni untuk recording, untuk mixing. Tak ada Oh, pernah pula macam kurang apa pun. Okey saya pakai. apa yang add-on dia ada? Macam VST ke apa? VST dia banyak. Banyak kau. Banyak. Dia bagi sekarang ni kalau macam Cubase 11 ni, Hmm? tak kisah dari Lemon dia bagi sound banyak ni. Ini semua sound ni. Yang dia Oh, bagi free ni. betul lah Daripada yang depan-depan tu yang mula buka tu kan. hmm, Banyak dia punya tu. banyak dia bagi banyak. Lepas tu dia punya plugin pun dah bagus. Tak payah nak pakai plugin luar. Oh, kalau macam apa nama VST, kalau kita ni boleh lah macam apa nama Logic Pro lah. Dia macam agaknya mungkin dia nak melawan dengan Logic Pro, dia nak lawan Studio One semua kan. So dia dah lebih kurang sama dia punya konsep dia tu. Cuma untuk saya yang dia paling menang kat sini chord track dia tu lah. Yang macam saya buat video semua tu macam mana dia orang boleh pakai chord track tu buat chord senang tu laju semua tu. Itu yang saya rasa tempat lain belum ada lagi tu. Oh, Jadi chord kita campak-campak je. Itu yang paling senang lah nak pakai. Nanti kalau selepas saya tunjuk ni dah boleh buat lagu dah terus. Semalam pun saya tunjuk kat siapa ini error lah. Saya recommend gitu. Ah. Apa Oh, error? Errol Keropok. Saya cakap dia, saya tengah nak belajar dengan cikgu ni kan. Ah, Itu dia berminat tu. Saya PM dia. saya rupanya dah kenal dia lama. Saya yang tak perasan. Kata kau ingat aku tak? Kata alamak. Kata bukan tak ingat. Kadang-kadang miss saja kan. So kat sini yang paling yang paling besar dekat Cubase 11 ni, yang paling dia dahsyat ni ada dua tiga benda. Salah satu yang paling dahsyat ni nama dia chord track. Chord track. Kata macam mula-mula katalah kita nak buat lagu, kita taruhlah satu tempo, katalah tempo, kata pilih drum pun sesenang mudah, kata drum loops ataupun drum dia dah ada siap bagi kita drum beat semua tu. Macam contoh kalau terpanjat bagi tahu tau. Kadang-kadang dia kuat ni. Ya, tak nak drum ni. Kita ambil drum yang lebih Dia punya boom pun sedap bunyi tu. sound dia bagus-bagus. Ni laju sangat. Cek yang Itu boleh buat lagu dia punya sound ni. sebenarnya sound dia dah makin bagus. Ya, macam kalau kita guna SD Super Drama. Kalau macam ni macam lagi senang setting. Bunyi pun dah sedap. Ni kalau katalah ini yang apa yang dia bagi ni memang saya tak download semua. Pasal saya tak sempat nak download semua. Kalau download semua dan kalau kita cari ke internet, kata kita dah dapat satu tempo, kata contoh macam ni lah. Kita nak pakai ni ataupun inilah. Just tarik je masuk track dia terus macam ni. Dia dah masuk dalam bar tu. Tapi dia tak ikut tempo lah sekarang ni. So kita double click dia. Ya, kita tukar ni. Double click. Lepas tu kita tekan nama dia ada musical mode ni. Dia automatik dia masuk dalam tempo. Dia satu bar je. Tu dah masuk dalam track lah. Lepas tu kita nak tukar tempo berapa tempo kita tukar je lah. Ni dia punya mix ni tak betul, drum sikit.
Macam tu dah, maknanya kita dah mula ada drum. Tapi kita masih boleh edit lagi drum tu lah kan. Ambil je apa-apa pun, tak kisahlah apa tempo pun. Macam ni dia pendek macam ni. Kalau kita tekan musical ni, dia masuk dalam tempo terus. Tapi macam ni dah bawah, rendah sangat tempo dia ni. Dia punya pattern dia kita boleh tukar ke? Macam mana? Dia punya pattern drum. Yang ini saya ambil wave. Kalau kita ambil MIDI, kalau kita ambil MIDI drum dia, lagi menarik. Ya, kita cari MIDI drum dia. Oh, ni semua wave je Kita pergi kat tempat yang drum. Ni rasa ni MIDI macam tarik je. Ni dah masuk drum. So kat sini kita dah boleh edit lah ni. Ni MIDI drum dia lah. Ni semua sound daripada dalam Cubase lah ni. Oh, dia memang kita dia punya velocity memang dia dah buatkan. Dia tak macam SD drum tu, macam keras drum tu kan. Ni dia lebih menarik sikit. Velocity dia dah buat lah. Tapi kalau kita nak tukar velocity tu, macam biasalah kan, kita boleh tukarkan, rendahkan, highlight aja. Ni lepas tu turunkan lah berapa banyak tak turunkan. Tu saya kata Cubase ni dia kali ni dia lain sikit. Dia lebih friendly nak pakai. Lepas tu bunyi dia tu saya impress lah. Tak payah nak pakai, tak payah nak download, nak cari superior drum lah, nak cari easy drummer lah kan. Macam saya memang ada easy drummer lah. Ada ni. Semenjak saya dah pakai ni, saya tak pakai easy drummer dah. Jadi saya pakai Groove Agent ni terus lah. Dia ada groove 3. Ni dia punya drum set ni. Saya kalau buat velocity ni ada problem sikit. Bukan siapa setting, sebab itu bukan drama. Macam saya bukan drama kan. Rasa dia tak betul tu Ya, rasa itu pun macam nak dia punya punch lebih ke. Ada kadang-kadang kita nak ambil macam kena rim ke, kita nak macam nampak real lah kan. Itu memang ada problem. Okay, itu saya boleh ajar. Senang je nak buat. Tak payah keyboard pun saya boleh ajar kat sini. Pakai benda ni pun saya boleh tunjukkan. Kalau nak tu kan, mungkin boleh try kan. Okay, mula-mula sekali kalau saya punya style buat drum, saya dah dapatkan ni, kata sound dah ada lah ni kan. Sound dah ada. Okay, so katalah kita nak buat drum ni dekat meja, kita buat pattern lah. Senang lah. Kita buat pattern, kita buat lagu pattern kapak je, senang lah, cepat sikit. Okay. So ni bass drum kan. So saya akan letak macam ni je. Dup tak kan, dia katalah dup tak, dup lah kan. Mapping ni lah, mapping drum. So kat sini saya terus buat velocity dia, tapi dia ada satu cara dia yang paling jadikan dia human adalah macam ni. Mula-mula kita dum tak dem, kita agak macam drama tu akan dem, dia tak satu kuat satu perlahan kan. Turunkan sikit velocity dia tu. Mungkin yang last ni dia main pukul kuat sikit. So ni cara saya buat drum lah. Kalau nak buat macam dia, kalau macam kita copy pattern tu, maknanya dia punya velocity ikut sekali kan? Ikut sekali. Jadi selalunya saya buat drum, saya akan buat drum dengan bass drum ni dulu. Saya tak buat yang lain dulu. Belum tu hi-hat semua ya. Hi-hat pun saya tak usik dulu. Saya buat dalam 4 bar pattern dulu. Sekurang-kurang mesti ada 4 bar pattern lah. Macam ni ada kurang-kurang mesti ada 4 bar macam ni lah. Bila ada 4 bar ni baru kita boleh buat hi-hat tu nampak macam dia human sikit. Kalau satu bar ni masalah ni kalau kita sama aja macam robot punya. Betul. Macam apa beat dengan snare ni kita apa
Kalau kita buat sama pun orang tak perasan kan, sebab Tak dia pasal sangat. jarak Tapi kan. hi-hat tu yang buat dia nampak bunyi human kan. Ha. Okey. Okey, akan cari hi-hat. Katalah ni hi-hat Hmm. Okay. Saya selalu buat macam ni. Ni memang saya bagi tahu, saya bagi bukan rahsia, ni cara yang paling human sekali kita boleh buat lah. Mana dia? Ni. Oh yang ni. Letak dulu. Selalunya macam tu lah bunyi hi-hat kan. Sekagah-kagah tu kan. Lebih kurang. Okay. Apa yang buat Jul? Selalunya ini saya akan cari dulu yang ini, saya cari velocity dia kat mana yang paling bunyi dia paling sedap untuk telinga kita dengar. Dia boleh drag je macam ni. Oh, drag je. Kita pergi kat bahagian velocity ni kan. Kita boleh drag je nombor tu. So abang dengar, cikgu dengar lah kat mana yang paling cikgu nak macam mana. Mungkin kat verse tak, dia hi-hat tu main tak kuat sangat kan. Yalah. Okay, macam tu lah. Yang ini mungkin second note ni mungkin dia main lagi rendah lah daripada cik, cik, cik. Kan dia macam, so saya akan buat macam tu. Yang ini dia dengan snare ni saya terlalu buat kuat. So yang ini so human sikit bunyi. dia kena sabar sikit lah buatnya. Tapi insyaAllah mesti jadi macam tu. Jadi kalau macam kita copy pada setiap bar tu, kita guna yang sama je dah kan. Saya kalau dalam satu bar tu saya akan biarkan sama je dulu. Yalah. Tapi macam ni dah siap. Kalau kata dah dapat ni, highlight dia ni, saya copy je dulu. Jadi kan dia cukuplah dia dalam satu bar punya pattern. Katalah contoh gitu kan. Kemudian saya ada punya robot, betul lah. Lepas tu satu lagi, hi-hat dengan kalau drama betul, drum dia dengan tangan dia tak tu, dia akan lari sikit kan. Betul. Dia tak tepat. Jadi apa saya selalu copy apa nama yang macam lagu sebenar. Iya, dengan temponya kita macam-macam lah. Kita ni lain kan, kita tukar dia punya tempo semua kan. Betul lah tu. Saya banyak dia punya ni dari segi apa nama, ketuk dia pun dah dekat pattern dia dah lain. So kita kena sabar, kena teliti sikit. Selalu dekat hi-hat drama akan main, ni pengalaman saya, drama ni main hi-hat dia lambat sikit. Jadi highlightkan hi-hat tu macam ni kan. Kata kita dah highlight hi-hat yang kita nak tukar tu. Cikgu perhatikan dekat bahagian hi-hat ni. Ni hi-hat lah. Ni hi-hat Jadi dekat start ni saya akan lambatkan sikit. Oh, untuk semua sekali ya? Semua. Saya lambatkan sikit. So bila kita lambatkan sikit macam ni, kita tarik sikit untuk biar dia banyak sikit. Katalah kat sini. Oh ni tak copy habis patutlah. Sekejap Sap. Bar 2. Sepatut terus. So bila kita lambatkan sikit tu, oh tu memang ni lah. So bila kita pergi, kalau kita play, insyaAllah kalau kita play ni, dia bunyi dia taklah robot sangat. Yalah. Tu. Kalau saya dah ada pattern macam ni, saya terus dekat mana nak taruh open head, saya main agak-agak lah. Orang pendengar pun dia tak lagi detail sangat pun kan. Jom kata ini saya nak open head. Cek saya nak buat 2 kali sini. Cek tengok. Ya. Ngeri. Cek. Ni open head. So automatic dia dapat human dah. Lambat kan? Kalau rasa hi-hat tu nak lambat lagi, Jojet punya style lambat lagi sikit lagi. Tolak lagi depan sikit lagi. Agak lambat. Saya dengar pun macam kata apa, dia punya bukan hi-hat je lah, kata apa, simbol ke apa. Dia lambat sikit kan? Dia tak macam tepat sangat. Kadang-kadang snare ni pun saya cepatkan sikit.
Kadang-kadang bass drum tu saya biar je. Pasal bass drum tu biar dia on grid pun tak apa. Tapi snare ni kadang-kadang saya cepatkan sikit je. Dia tengok tempat lah. Kalau dekat verse mungkin saya mungkin cepat. Dan dekat chorus dia lay back sikit. Snare tu lambat sikit. Tapi kita kalau rajin, kita boleh buat 2 bar, 3 bar sekali tukar. Tapi benda tu jadi macam banyak kerja pula. Tapi saya selalu buat dalam 4 bar ke 8 bar. Saya buat sama. Jadi, tapi boleh dapat rasa dia punya human feel tu, dapat rasa. Automatic terus dapat je. Tu. Kalau rasa lambat nak cepat sangat, lambatkan lagi. Faham. Tu. Ini cara saya buat drum lah. Tak kisahlah drum lagu tu fast ke, slow ke. Macam ni lah cara saya buat drum. Ada lagi boleh nak letak ghost note pun boleh. Boleh lah selit-selit sikit rim semua kan. Yang ni lah. Ya, dia punk sikit kan. Tu kita control, kita jaga dia punya velocity lah. Macam ni je. Tu. Bila roll kan, dia tang-tang sikit. Tapi kat verse dia rendah, dia main soft sikit. Kita control velocity dia. Dia kalau velocity ni dia boleh kata apa, dari segi sound macam kalau kita ketuk kuat kan. Ataupun dia bunyi tu disebabkan macam bunyi ketuk kuat ke, ataupun memang di apa nama kata apa, di volume besar kan dia punya sound. Dia tengok sound. Kalau superior drum dia ada 8 lapis. Velocity sampai sini bunyi ni, sampai sini dia bunyi ni. Macam Cubase ni dia 16 lapis. Banyak lagi. Banyak. Tu pasal macam ni kita dengar snare ni kan. Tu ni macam ketuk slow. Tu dah lain bunyi. Dia 16 lapis. Banyak lah. Lepas tu kalau addictive drum saya rasa tak banyak lapis. Addictive drum dia 4 lapis je. Saya semenjak dah ada pakai Cubase ni 100%, saya dah tak pakai dah semua Easy Drummer superior saya tak pakai dah, saya pakai ni je. Saya macam Easy Drummer memang saya tak suka sebab apa sound tu je kan. Dia bunyi macam tu je kan. Dia ada macam-macam bunyi ni. Bunyi pun besar kan. Dia boleh tahan kan. Bunyi besar kan. Tu kita dia agaknya dia nak lawan logik apa semua ni. Tu yang dia keluarkan macam ni kot. Mungkin lah. Saya pun dulu tak perasan juga bila saya try kan, dia orang hantar kata cuba try pakai, dia kata try pakai 11 ni. Apa kata kau? Saya terus tinggalkan. Dulu saya pakai Sonar. Terus tak pakai. Dulu saya ingat ni. Saya memang tak pakai Sonar dah bertahun dah kot. Yalah. Saya ingat lagi masa cikgu pakai Sonar. Pasal saya rasa Sonar tu tak bantu saya. Ya, memang saya pun rasa bukan apa dia punya kadang-kadang VST dalam tu pun tak berapa berkesan kan. Tak cukup. Bila pakai macam Logic Pro semua macam saya dengar macam Cubase ni macam menarik. Takat ni dia ni menang sikit lah. So, harga pun murah ke tak lah, mahal sangat? Tak mahal. Kalau yang Element ni tak sampai 500. Boleh cari ori lah. Sebab kalau VST dah lengkap ni kira okey lah. Mungkin tak lah kata untuk beginner okey lah kot. Saya dah banyak lagu saya pakai benda ni je. Nanti kerja dengar sound yang lain pun boleh pakai. Mana pergi simbol hilang. Hilang dah simbol saya ni. Ni dia. Kalau nak ubah tempo macam contohnya kita kan ada lagu macam setengah tempo dia akan berubah. Nak taruh tempo change. Tempo change. Kalau dekat jalan Cubase ni tempo change dia kena letak kena buat track tempo change. Tapi kalau ikut saya kat sini, saya pun jarang pakai tempo change. Mana ya, saya cari tempo change. Tempo change. Dia tak boleh tukar pada bar tu ke? Boleh sebenarnya. Dia kena buat track dia dulu. Siapkan track semua. Mana dia? Saya yang semenjak saya pakai Element ni, saya tak baru hari ni baru first time saya ditanya dan macam ni nak saya pun tak ingat. Tapi kalau dekat Pro ada. Dia boleh letak track je. Ini saya rasa dekat ni tak ada lah. Dekat Element tak ada tempo. Tu dia punya kelemahan dia lah tu.
Tak apalah tu. Lepas tu dia, kalau dah drum macam ni dah dapat, dah rasa suka. Saya suka nombor 2 dia punya chord track. Ini dia paling champion sangat untuk saya ni, chord track ni. Chord track ni adalah kita tambah satu sound lagi. Kalau nak tambah sound pun dekat dalam ni punyalah diorang ni tak tahu lah kenapa apalah si Jerman ni punya celaka kan. Senang sangat. Ni saya tak ada letak apa VST kat dalam ni. Yang ada saya ada bunyi dia aje ni. Daripada dia punya. Kata ni sound, kata sound untuk sound, katalah kita nak buat sound, nak buat chord, kita buat sound piano lah kata contohlah. Tarik je, drag pergi sini lah. Dah masuk dah. Tu dah masuk dah. Senangnya. Semudah ABC. Praktikal kita belum tahu lagi lah. Tapi saya rasa nampak mudah kan? Nampak mudah lah sebab dah biasa dengan door lain juga. Setakat ni dia macam mendahului sikit yang lain lah. Boleh. Okay, ni piano dia. Katalah contoh, kata kita nak masuk chord dah dekat bar, dekat lagu ni kita nak letak chord. Jadi tapi tak ada capability, kita tak nak main tak boleh kan. So ambil pensel, letak je, katalah chord dia setiap satu bar satu chord. Dua beat satu chord, dua beat satu chord lah. Kita tukar je sini beat macam ni. Katalah macam tu. Lepas tu pensel balik, just type je apa chord kita nak. Katalah chord dia ni C, kata macam tu tu C. Lepas tu second chord dia apa ni? F major. Third chord dia ni A minor, kata A minor 7. Chord yang kita tak pernah pegang pun boleh keluar orang kat sini. A minor 7. Lepas tu last kali dia G. Macam tu lah G. Katalah begitulah chord dia lah. So kalau kita play ni, automatic chord dia dah jalan Tak payah susah-susah lagi nak fikir. Sebab macam saya bukan apa bukan piano player kan. Piano player. Terpaksa lah tukarkan daripada string ni kepada dalam tu. Pening kepala kan. Saya suka satu lagi benda lah ni, bila kita taruh chord macam ni, dia bagi tahu apa skill kita nak main ni. Kalau kata kita main, katalah lagu start ni katalah A minor kan. Katalah contoh mana A minor macam ni, dia akan tukar kita punya skill ni, jadi dia boleh tukar skill kita ni ikut apa yang kita nak ni. Dia akan berubah je. Jadi kalau macam kita nak riff, dapat ke dia punya piano macam kita nak riff macam boleh? Boleh. Okay, katalah cikgu dah confirm inilah chord yang cikgu nak kan. Okay, lebih kurang lah kita untuk belajar untuk main-main ni kan. Katalah ini chord yang cikgu nak. Lepas tu nanti dia ada media B tu ada panggil. Ni media B ni apa saja sound kat sini ada. So dekat dalam ni dia ada midi yang pattern macam drum pattern lah. Pattern lah. Kata contoh ni lah. Macam tu. Contoh macam tu ataupun katalah pattern macam tu nak. Tarikkan pattern ni, letak dekat tempat VST kita tadi tu. Lepas tu buka dekat bahagian tepi ni ada dia tulis chord. Follow chord track. Kita chord track yang kita dah letak ni kan. Dia akan automatic main ikut chord yang kita dah letak kat atas tu. Ataupun tak ada pattern ni, tukar pattern lain. Pattern tu macam simple sangat, cari pattern yang susah sikit. Kata ni lah. Nampak susah sikit chord dia. Yalah. Nak tulis boleh tahan ke tu. So automatic dia kita buat macam tu, kita hantar kat chord yang MIDI pattern yang kita taruh tadi tu, hantar dekat chord track, dia akan main ikut apa yang chord track dah buat lah. Dia tak ada bass. Kalau ada bass jadi
Oh yang ni dia pattern. Oh dia pakai yang apa? Kita pitch yang kecil lah. Oh dia boleh kalau kopi boleh bagi tu lagi kan. Ini belum kita edit lagi tu. Ni kalau kita edit 1 2 3 note ni dah jadi satu lagu dah ni. Macam ni lah budak-budak sekarang buat muzik. Kalau kita ni memang muzik kita complicated sikit. Kita main lagu rock kan. Tapi ni membantu sangat ni. Betul. Dia punya velocity semua dah set no. Dah. Kalau rasa nak slowkan ke atau tapi dia memang dah buat kan. Tapi kalau kita nak tukar tu kita tukar je, kita highlight, kita tukar je lah kan. Ni macam saya rasa apa saja do sama je dia punya konsep kan. Konsep lebih kurang ya. Dia takkan pergi jauh punya, sama je lebih kurang. So tengok ni first time pakai Cubase ni. Saya konsep dia masa last kita orang punya masa dia nak close Cubase 10.5 semua Cubase trainer ni dia tunjuk kita lah benda ni, dia suruh kita try. Dia punya idea daripada Steinberg tu, everybody can make music. Dia punya idea daripada sana tu. Dia kata, mula saya tak faham apa maksud kau, rupanya ini. So kau letak je lah chord kau macam ni kau nak. Kau tak suka chord tu, kau tukar je lah, dia kata. Betul juga kan. Ni kena busy sedap ni. Dia kalau macam kita beli ni, dia online ke ataupun memang di apa? Kalau yang Element ni kena boleh beli. Kalau Element kita boleh beli online. Tapi kalau yang apa kita panggil? Tapi kalau yang professional semua tu kita kena beli kat kedai. Pasal dia ada kunci dia tu. USB dongle tu. iLok ke apa? Dia bukan iLok, dia pakai e-licenser nama dia. Lain lagi. Bunyi macam profesional tu. Teruskan. So macam tu. Dah bila taruh chord tu, kita just off, taruh balik chord. Dengan skill pun boleh. Nak root note ke nak voicing pun boleh. Voicing lah. Voicing maksud dia apa dia? Saya selalu dengar voicing. Apa benda tu? Dia macam kita piano ni, satu dia main chord macam mana triad kita tu lah. C. Kalau C, E dengan G. Tapi dia main macam pacak lah. Pacak. Bila voicing ni dia main lebih macam variation dia lah. Lebih macam jazz type fusion sikit lah. So macam ni, kalau kita pilih biasa, kalau kata kita pilih root note ni, dia macam dia tak tentu arah. Tapi kalau kita ambil chords ataupun kita ambil voicing, kita contoh voicing kan. Dah automatik dia jadi macam profesional dia bunyi dia terus. Yalah. Rasa chord tak suka, tukar je. Dia tak suka je chord, tukar. Boleh eksperimen lagi. A minor tak nak, 7 lah. 9 pun boleh. Pattern. Dia ada pattern, dia ada berubah dia. Kita pilih lah kalau tak nak. Kalau kata dia boleh pilih untuk, lepas tu kita boleh pilih chord ni macam untuk piano main, gitar main. Kalau kata piano ni nanti dia akan main macam piano punya bunyi lah. Macam ni lah. So dah macam orang piano main lah. Ya dah. Main sendiri pun tak dapat saya macam tu. Ada je apa ni, MIDI ni controller ni. Saya semenjak dah pakai benda ni, saya tak pandang dah MIDI controller saya dah. Saya pakai ni je. Lepas tu chord saya tu, saya sambil main ni saya godeh tukar-tukar chord kan, sampai dapat chord lah. Nak cipta pattern ni boleh tahan kan, bukan senang. Kalau bagi orang yang tak tahu main piano lah. Betul. Lepas tu chord masih rasa macam, ni kat sini kalau letak sus4 sedap ni kan, taruh kan je. Sini sus4 kata contoh lah.
G ni sus4. Mana sus4 kau? Ni sus4. Yang ini G. Yang ini G natural. Dia bukan piano je tau bang. Bass ke organ, string semua dia ada pattern. Yang pattern dia sebab kalau pattern ni kadang-kadang tak sesuai dengan kita kan. Pattern tu apa nama piano kadang-kadang tak sesuai dengan kita. Tapi kita boleh capai ada kena untuk kita untuk kita gitaris ini dah tolong kita lah. Tak ada orang nak mainkan piano. Ini dah selamat dah ni. Korang tak payah nak gaduh cari orang siapa nak mainkan piano untuk aku dah. Siap pattern dah. Ni pun Major 7 dah sedap. Nice lah. Saya hantar rakam dia. Rakam. Ya, saya tak rakam. Nanti saya hantar link dekat cikgu. Cikgu boleh download balik. Okey. Sebab saya pun tadi lupa nak buka OBS. Sebab saya rakam kat sini dia perlu minta permission kata. Tak apa, saya memang kelas dengan saya rekod. Nanti saya hantar balik. Boleh download. Oh, alhamdulillah. Pasal mesti nak kena ulang kaji. Mana boleh tak. Biarlah tengok saja mana tengok dapat. Aja bukan boleh jadi pandai. Betul. Ini je dah menarik untuk saya untuk permulaan Cubase kan. Iyalah. Untuk dah macam-macam dia boleh dapat dah ni. Jadi satu lagu dah ni. Kalau kata benda ni nak taruh bass, taruhkan je bass, tarik lagi ni, masukkan sini. Ni drum salah tarik. Ini tarik, pilihkan sound bass. Kata bass, mana bass? Bass. Katalah bass. Finger bass lah. Dia boleh sampai 6 string ke? Sebab saya biasa kalau jumpa yang VST untuk bass ni for string je. Ni sampai bawah ni. Oh, besar tu. 6 string. So kat sini kita nak taruh pun kita dah boleh letak nak buat bass kan. Katalah malas nak main. Tak ada orang nak main kan. Memanglah. Jadi katalah nak ikutkan drum beat ni yang tahu letak deng je kan macam. Ni kan. Salah track. Ni. Degil. Ni bunyi apa? Okey. Saatnya dia ni kadang-kadang dia ni sewil sikit. Piano. Saya tak nak piano, saya nak bunyi bass. Oh, dia tak taruh ni lagi, patutlah. Sorry. Tak maaf. Minta maafkan saya. Itu biasa. Dia kena buat ni dulu. So bass. So kalau kata bedung, taruh sini dulu, taruh pattern dulu. Saya buat macam ni je. Saya dah buat semenjak semenjak PKP ni saya jadi pemalas sikit. Saya buat semua pakai tangan je gini. Oh, pakai terus tu orang. Tak payah saya tak main pakai keyboard pun. Dia juga dia punya bass tu. Dia punya bunyi boleh tahan. Bagi saya lah first time saya dengar lah dia punya bass tak apa pernah real lah. Ini okey lah. Kan? Large je. Ni tak tahu chord ni sekarang ni kan. Saya main taruh je ni. Main taram je letak ni. Sakit otak kan. Highlight dia klik. Pergi kat chord track tadi tu. Follow root note. Analyze chord. Root note pula. Salah. Follow chord juga lagi. Tak ikut je dia ada punya cara dia tu.
tu. Dia boleh octave kan ya. So kalau tak nak yang ni kita, so bila ni tak dah settle, kita boleh pindahkan dia punya apa? Kita boleh pindahkan note tu mengikut kita punya kehendak lah. Degil. Ya. Biasa kalau macam apa high note ni, kalau bass memang Bunyi buruk lah. buruk lah pada BST. Saya memang macam ni, saya dah kalau dah dapat ni saya terus gluekan aja terus lah. Terus saya tukarkan je. Dia tak nak tukar pula, degil. Kadang-kadang benda lain ni dia mendegilkan diri dia. Yalah, dia boleh bercampur driver ni. Bila Kongsi driver. bila kita buat pakai pasal zoom zoom lah apa ni kan. Dia bergila sikit. Mungkin lah. Turunlah satu lagi. Bila dah ada ni, apa lagi? Jadilah selagu kau. Betul balance lah. Bass pun sama juga macam tadi juga. Bass saya lambat sikit. Nak humankan dia kalau kita program macam ni kan. Bass saya ni saya lambat sikit. Saya highlight semua macam ni. Tu saya tolak sikit ke depan ni. 1-2 je not cukup. Bukan 2 tu. 2 banyak sangat. Dia 1 je kot. Mana kau bisa? 2 banyak sangat. Okey, degil. Sekarang kat sini. Ni 2 banyak sangat, 1 je kot. Start dia. 1. Bunyi dia tak berapa sedap. Boleh pilih lagi yang lain. Bass, bass pedal. Mana finger ni baik. Dah sangat. Dah. Boleh transfer je kat sini je. Dia cepat je. Oh. Biasa yang macam apa nama yang buat apa nama macam lagu-lagu pop pun banyak guna ni VST tu. Banyak. Banyak. Lagu pop memang VST sekarang memang sentiasa lah. Lagi-lagi kalau budak-budak lagu-lagu sekarang ni kan. Tu belum lagi campur-campur macam loop-loop semua ni. Yang tadi sound-sound macam loop-loop semua ni dia tambah dekat drum tu kan. Lagi bunyi dia lagi. Mana hip hop kau satu. Buka satu hip hop tadi bagi chance satu. Campakkan macam ni. Kata drum lah. So double klik dia. Dapatkan bintang ni. Oh, itu biasa lagu-lagu apa? Zaman tahun 2000 tu. Indon banyak pakai. Indon banyak punya style kan? Style. Dulu kena buat manual je. Sekarang ni tak payah. Campak payah kan cari dia punya apa sample tu. Kan sample ni semua dia dah bagi lah. Saya suka kalau macam ni saya filterkan aja lah. Sebab dia punya
dia punya, saya pun tak pasti macam mana dia punya apa nama orang panggil tu. Tak pernah tahulah dia punya sampel nak ambil mana. Selalu kena buat manually lah. Kena buat manual. Ya ke? Oh. Penat lah nak buat tu kan. Sekarang ni tu kata budak-budak sekarang ni untungnya lah semua dah ada dia bagi. Yalah. Depan mata je. Kita dulu nak kena buat one by one tu. Jadilah lagu Indon. Ya. Pattern ni memang saya suka tu. Zaman-zaman apa Indon yang dulu-dulu kan. Zaman-zaman Peter Pan ungu Peter Pan dulu. Tu dia mana dia orang dapat sampel dia. Dulu kalau saya buat tu saya nak kena buat satu-satu tu, buat sebiji-sebiji sampai jadi tu. Macam Ahmad Dhani selalu kan kreatif. Ahmad Dhani tu saya punya apa? Idola gila saya tu. Tak tahu lah, memang genius lah. Banyak elemen macam tu. Yang benda yang payah dulu nak dapat tu. Bukan payah dapat, malah nak explore. Yang ini pasal saya tak download semua. Nanti cikgu check it out. Dia mesti banyak nak kena download. Pasal itu dia nak cepat, saya tak download semua. Biasa berapa gig kan kalau yang ni? Dia total dekat 30 gig lebih. Dekat 30 yang dia punya basic apa? Dalam 20 gig rasa. Oh, besar kan lah. Besar. Dia dalam 20 gig, dekat 20 gig ke. Tak berapa lah kalau beli yang dekat apa nama Shopee tu tak lengkap. Shopee dia tak bagi tu. Saya rasa semalam error lah. Dia try tak ada sound ni semua tak ada. Bila dia buka kata tak ada, saya tak ada sound ni. Allah kata mungkinlah pasal dia bukan dia sebab dia 1 gig je dia bagi. 1 gig tu secara logik memang tak dapat lah. Dia betul-betul dia memang macam ni lah. Semua ada dah ready ni. Yalah, biasa VSTI memang sampai 100 gig pun dah kan. Mana yang biar yang sedap tu? Oh, jadi kalau macam kita bayar 500 tadi, macam kalau kita beli Cubase tadi. 500 lah. Dalam berpuluh gig juga dia bagi ya? 30 gig lebih. Berbala beli ni di ori. Saya tu kata kadang-kadang nak cuba buat tak salah nak beli yang pirate, tapi bila nak dapatkan function tu tak ada tu yang sakit hati tu kan. Betul. Ni memang tak ada lah ni. Sebab saya download tu 1 gig je. 1 gig. Tak ada lah. Tak boleh jadi. Tak tahan memang. Kan. Saya berapa banyak backing track saya buat kalau cikgu tengok saya main backing track semua tu kan. Saya macam ni saya buat. Saya buat letak chord, lepas tu saya solo je letak tu. Kita tak pasang keyboard lagi ni. sebab saya dah memang cari dekat torrent pun memang tak ada, semua dalam 1 gig. Memang tak lengkap lah tu. Dalam masa berapa minit kita duduk ni, tak keyboard pun tak pasang lah. Tu champion sangat benda ni. Saya memang kagum sangat dengan Cubase yang baru ni. Nak mixing pun tak payah mixing dah. Bunyi balance macam ni dah sedap lah. Cuma mastering je lah. Mastering pun dia bagi terus ni. Dah ada dah. Maximizer dah ada dah. Dah ada juga. Ni dia punya mastering lah. Settle lah. Kurang stereo, tambah stereo lagi. Dia bagi juga stereo. Ini adalah saya letak apa plugin lain, tapi dia dalam ni semua dah ada dah. Dia punya sendiri tu dah cukup banyak tu. Yalah. By vendor senang. By vendor Steinberg. Ni plugin yang dia bagi lah. So delay semua ada, stereo lah. Saya nak cari ni lah, stereo enhancer ni. Ni kau ni sorok kat belakang. Ni. Besar lah bunyi memang sedap lah.
So kalau mastering kalau kata apa preset je. Saya tak ada buat apa pun tadi, saya campak je ni. Ya. Ini bunyi yang kita main tadi. Bab mastering ni ya problem. Kasih stereo sikit. Lepas tu kasih pecah sikit, kasih high hot sikit bunyi. Rahsia dia. Dah siap kerja lah. Tak ada pakai apa plug-in luar lagi pun. Semua pakai internal je. Jadi kalau cikgu nak try ni Cubase, sama ada yang tu ataupun beli ke, Element ni cukup baik. Saya cuba belilah nanti. Tunggu-tunggulah gaji bulan depan. Memang racun kuat ni. Betul. Saya berasal dia macam tak payahlah kot kan. Saya try juga download yang Shopee tu. Tak boleh lah. Tak boleh, memang sebab 1 gig logik lah. Kalau 1 gig dengan 30 gig mana? Dia pasal tak salah saya dia berapa harga dia sekarang? Berapa besar file dia Ya, kalau dapat yang kata apa basic pun, kalau dapat bunyi sedap pun okey lah ni. Ini bunyi tadi tu dah macam untuk saya, walaupun dia sound basic internal dalam tu, tapi bunyi dia tu dah cukup untuk apa? Bunyi dia macam bunyi dah ala profesionalnya bunyi kan. Dia ada 3 jenis ni lah. Satu Element, itu dia ada Artist, yang Pro yang paling besar lah. Kalau yang Pro tu tak salah saya 2,100 harga dia. 2,000 pun kira masih dalam harga yang kata berbaloi lah tu kan. Ini Cubase Element ni $99. $500 lebih lah tu. 500 sekarang ni Euro kan. Euro MR berapa sekarang? 501. Lebih kurang RM503. 503. Wih, masih murah lagi. Masih murah. Kalau yang full version, bukan nak cakap salah atau kata apa. Memang kalau kita tahu harga zaman-zaman dulu. Kalau RM4,000 kan. Kalau full version ni agak dia menghantar sikit lah, 2,000 lebih kan. Dekat 3,000. Betul lah ni. Ni full version dia. Lepas tu ada satu lagi yang kalau ada bajet, memang yang ini lah. Di pertengahan ni lah. Artisnya. Tapi yang 1,000 lebih lah. Tapi permulaan dia tu, macam saya pakai tadi tu, kalau yang cikgu dengar tadi ni, Element ni saya pakai ni. Dah cukup baik lah. Sepangan jet. Berdebar agak bunyi yang tu. Bila dah mastering, dia walaupun ketiba preset je. Dia dah betulkan. Banyak dia repair. EQ dia punya compressor, whatever semua dah betulkan. Tapi saya pelik tu, bunyi tu tak payah dah buat apa-apa. Kita tak ada EQ, tak ada apa sekarang ni. Yalah, mana ada EQ pun. Mastering je, ending tu je. Yalah. Pun dah bunyi dia dah cukup macam terasa lah kat dada. Dia punya apa tu feel dia tu rasa. Dia punya berat bunyi tu ada. Berat dia. Dia berat. Biasa kalau bagi orang yang macam saya lah, kalau buat memang tak tahulah, kita buat tu kita memang kita nak apa upload ke tunjuk dengan orang. Tapi kita sendiri pun tak puas hati. Tak puas hati bunyi kan? Tak puas hati, bunyi tak besar bunyi ni. Itulah konsep yang Cubase nak tunjuk, nak bagi kat orang. Dia kata everybody can make music, dia kata. Campak-campak chord cing 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 cung cing jadi selagu. Tak pasal-pasal kita dah buat 4 bar bunyi dah verse dah lepas tu. 4 bar pun kalau banyak tu, kalau loop tu boleh habis. main apa? Sampai apa? Sampai berdarah lah tangan. Sampai berdarah tangan. Itulah kerja saya sepanjang PKP ni. Buat backing track, main sendiri. Untuk yang apa nama, kalau katakan saya perlukan apa untuk belajar lebih lah kan. Macam mana cikgu? Pembayaran saya tak kisahlah ya lah. Kalau kata apa benda-benda ilmu ni. Saya kalau sekarang ni saya buat memang 1 jam 70 lah. 1 jam? 1 jam 70. Okey lah. Dulu saya sebelum PKP saya memang satu kelas harga dia 200. Tapi saya rasa zaman PKP ni orang bukan ada duit sangat kan. Jadi saya turunkan, dia kata RM70 tu pun bukan duit bayar tu, untuk duit komitmen je tu. Kalau free sangat nanti dia acuh tak acuh.
Saya kalau rasa free dekat apa YouTube pun boleh saya tengok. Ni pasal kongsi experience saya rasa 70 tu memang orang kata ada yang marah. Cik Fauzi Mazuki pun marah saya kata murah sio 70 kau ni. Mahal sikit. Aku kata aku punya idea aku nak kongsi. Tapi kalau free orang tak ambil acuh tak acuh. Betul? Kita letak sikit commitment fees je. Kalau yang betul-betul ada 4-5 orang. Syaimi, cikgu ni baru ni ada 5-6 orang yang dah bayar untuk 16 kelas terus dah. Dia terus bagi 16 terus. Saya macam itulah kalau kata ni untuk minggu depan kalau katakan perlu lagi saya kalau perlu cikgu bagi tahu je, saya setkan time. Bila ada kosong macam ni masuk je terus. Bila ada time masuk je. Macam tak ada masalah. Tapi sekarang ni dah ada ni sendiri tengok lah. Makin seronok ni. Tu baru kita cerita satu part je, baru cerita chord track. Dengan drum tadi tu sikit je tu. Betul lagi pun berbaloi juga lah. Bagi saya okey sangat terlampau okey. Sebab nak cari guru untuk studio ni, kalau dulu macam kita tak ada apa macam platform macam ni payah kan. Tak ada Zoom, tak ada apa. Dulu saya daripada awal dulu nak buat benda ni online, nak ajar online pasal untuk orang-orang jauh kan. Pasal dulu susah kan. Tapi dulu Zoom ni pun tak bagus. Dia baru-baru tak sampai 4-5 bulan ni baru bunyi dia baik macam ni. Yalah. Dulu bunyi dia teruk. Bunyi macam Google Meet tu lah. Terkepit tu bunyi. Ni sekarang Zoom ni baik. Kuat dia punya bunyi, boleh dapat stereo, boleh rasa lah dia punya apa. Dia punya sound studio tu rasa. Sound studio tu rasa. Tu kita guna mic pun rasa studio dia tu. Itu betul yang saya berani saya nak buat sekarang ni. Tu saya katakan dengan Bukhari kan. Aku rasa aku dah ready lah nak buat kelas online sekarang. Tu saya try buat. Ramai pula yang join. Tapi alhamdulillah lah, sama nak dapat lah saya bagi kat semua orang idea ni kan. Tapi nampak macam saya tengah promote Cubase kau-kau lah sekarang ni. Memang racun. Tapi benda baik. Saya tak tipu. Memang racun besar ni. Memang benda baik. Nak cakap macam mana? Sini macam ni pun sedap dah. Bila lagi nak dapat je ni? Saya suka yang sound edon dia yang drum drum loops ni sample tadi kan. Sample tadi cantik lah. Sample ni kan. Saya pun ini lah saya suka sekali pasal kat sini. Zaman siapa yang lagu Ton tu kan. Ambruglia siapa dia? Natalie Ambruglia. Tu memang semua memang pakai benda macam ni lah ni. Macam dia orang tu guna VST ke guna dia punya mesin tu? Macam dulu awal awal 2000 tu saya pakai macam Akai tu, hardware tu. Macam hardware tu. Hardware. Lepas tu sample kena sample lah. Dapat benda macam ni sama ada kita pakai lagu orang ke ataupun kita buat lah satu-satu. Buat macam MIDI ni. Kita proses sampai bunyi dia jadi macam ni lah. Nak buat satu loop ni kurang-kurang 1 hari. Ini campak je. Ini yang sound dia bagi. Belum lagi saya ajar cikgu pergi kat Splice pula nanti, website. Bayar RM12 sebulan. Lagi macam-macam MIDI, macam-macam sound keluar. Semua main campak-campak je. RM12 sebulan? RM12.90 lah. Itulah. Untuk dapat sound-sound ni. Itu kena rajin tu. Kalau tak pakai rugi je pula. Tapi untuk kalau kita memang ni Splice ni. Kalau kita banyak pakai macam saya banyak buat muzik kan. Ini memang platform dia lah. Dia sekarang ni boleh try for free 30 hari. Lepas 30 hari tu kita kena bayar lah dia punya monthly fees tu. Dia bagi kita MIDI, dia bagi kita plugin. Ni plugin dia bagi. Dia boleh beli sewa pakai. Sewa tu maksudnya kita nak pakai kata sewa sebulan ke seminggu. Bayar $5. Murah lagi. Ni sewa-sewa lah plugin-plugin ni. Apa yang ada dalam ni. Yang free lah dia bagi. Itu yang free. Sebab yang studio ni macam apa lagi, macam sound ni terpulang lah. Macam tadi yang dengar-dengar bunyi sample loop tu semua tu kan. Ni semua dia lah ni. Ni sekarang budak-budak sekarang buat muzik macam ni macam ni kan. Nampak macam cerdik sangat kan. Tapi padahal pun benda ni memang cerdik lah tu kan. Azra Kong menang AJL semua pakai benda ni. Kita macam nak mampu buat kecopong main gitar. Dia macam campak je.
Tapi inilah Benar, diorang Azra tu boleh tahan lah. Dia punya lagu bukan kata apa, dari segi etnik, lagu etnik pun cantik. baik, melodi dia baik. Kata apa tu, tengok apa dia macam kata apa, terlampau kreatif. Dia bawa pakai rupa-rupanya benda-benda macam ni dia pakai. dia pandai nak manipulate lah. Dia ambil sound ni, dia jadikan dia bunyi. Bukan maksud dia tu pandai sangat. Aku kata apa, kita dengar, genius betul lah bunyi. Genius Dia pandai nak guna benda tu kan. Saya pun saya kata dia tu terror. Tapi benda-benda macam ni lah. So boleh sewa, pakai kejap. Sample-sample, drag and drop ni semua kan. Kalau buat lagu-lagu hip-hop ni lagi senang lah. Campak-campak lah semua. Siap selagu dah. Baik. Ini yang macam yang tadi, macam apa begini yang tadi yang cikgu tunjuk ni, Splice. Dia bukan tahu kan, dia punya kan dia sound saja. Dia sound je kan. Sound je. Kita boleh macam dia tak ada tunjuk pula. Dulu boleh tunjuk kita punya, dia bagi dia tunjuk macam dia bunyi dia tu. Sekarang tak ada pula. Ini semua orang-orang buat lah ni. Dia sound ni kita boleh download. Macam dia sound dia macam bunyi macam ni tau. Bunyi macam drum ni semua ni. Ada kita boleh download. Mana ada sampel banyak banyak sampel dalam tu. Dia bukan sampel setakat sampel drum, sampel piano, sampel bass line, semua ada dalam tu. So macam kalau kita guna kontak semua kan, daripada tak perlu lagi lah kalau pakai Cubase ni. Kalau cikgu memang betul-betul memang buat MIDI betul-betul, saya rasa kontak-kontak semua tu memang champion lah. Yalah, tapi kalau kita ni, saya anggap saya pun bukannya keyboardist dahsyat pun. Saya lebih banyak main gitar kan. Macam piano bukannya pandai sangat. Saya banyak pakai macam ni lah. Kontak-kontak pun saya tak pakai. Saya banyak pakai sample pack macam ni lah. Saya apa nak, saya campak aja kat tu. Ni semua sound-sound yang dia bagi ni. Saya bunyi tadi. Ni baik. Dah tak ada bunyi dah. Sini tak ada bunyi. Ni dah habis. Saya pun tak pernah explore sound ni betul-betul. Yalah, belum ada orang nak buat lagu macam tu kan. Kalau ada tu memang explore habis lah. Ada je iklan-iklan saya buat banyak pakai. Yalah. Biar macam bunyi macam ni lah. Tapi bunyi drum dia saya suka betul lah. Dia bunyi hip-hop ni stuff ni memang meletup-letup lah. Yalah, hip-hop saya suka tu. Kadang-kadang teringin nak buat macam hip-hop kan. Sebab Asyik dia buat rock je. Saya macam bukan tak ada pengalaman buat ni. Kata apa pengalaman, cuma kata apa bila buat tanpa ilmu. Macam tu lah. Jadi sendiri tak puas hati. Tak puas hati. Orang puji kita pun kita tak tahu betul ke tak kan. Bagus. Ni cantik lah bunyi. Tapi belakang kita tak tahu kan. Tapi kita sendiri tak puas hati, kita pun tahu lah. Memang tak bagus lah. Yelah, betul lah tu. Tak sedap. Layan tu. Saya pun yang layan. Layan tu, memang layan. Campak kan aja sekarang semua benda. Lepas tu benda tak masuk dalam tempo, boleh masuk ke dalam tempo. Itu paling senang cakap ayat dia, paling hanat sekali tu. Kita macam nak mampus buat, dia tekan satu button je, teruk dia masukkan. Perlu nak setting tempo. Tak ada, macam kata yang ni kan, yang last saya masukkan ni, kata contohlah ni kan. Kata ni tempo dia 145 ni tau. Yang saya punya projek ni tempo 80. So bila kita tertarik macam ni, dia tak masuk dalam bar ni kan. Ni. Dia tak termasuk dalam bar. Dia kalau macam kalau kita dah masukkan tu, lepas tu kita tarik dia tak apa buat ni kan, dia punya sequence. Tarik sequence macam mana? Kan kita masuk dia punya tu, kita masuk yang cikgu masuk dia kan. Lepas tu kalau kita drag panjang, dia tak kira macam dalam satu sequence. Tak. Sequence tak. Saya rasa tak kot. Tak, dia sampai situ je, dia pendek. Dia tak boleh. Dia pasal sample. Dia bukan MIDI kan. So lepas tu bila kalau macam MIDI dia akan jadi sequence kan. Sequence.
Dia macam ni pun saya rasa kalau ni dia ni boleh drag kot. Tu. Masih dalam ni. Boleh kasih lagi sedap ni. Okay. Cikgu guna audio interface apa? Saya pakai RME. RME ya. Dia punya berapa bit? Daripada 16 sampai 96 lah. Saya rasa yang ni sampai 24 bit je rasanya apa. Sekarang memang banyak soundcard sampai 24 kan. Yang saya pakai ni memang Babyface ni memang dia sampai 90 ke 96 ke 192. Lebih kurang lah. Tapi tak pakai pun sampai tak banyak tu, kita pakai pun paling tinggi pun berapa 24. Yang 24 ni pun rasa saya tak ada lah yang ni. Yang habis kuat pun 24, 32 pun tak ada. 32 tak pun jarang lah kita pakai. Saya pun recording tu kalau orang klien betul-betul minta pun saya pakai. Kalau tak pakai buat, bukannya telinga kita dengar sangat pun, 24 tu dah cukup baik dah kot. 16 pun dah kira kita zaman dulu pun pakai 16 kan. Ini sekarang kita duduk 16 sedap je elok. Ni 16 ni? 16. Pakai 16. Yang penting dia dekat drum tu, yang first kalau kita program drum tu mesti ada bunyi human, dan apa lagu pun kita buat selamat. Betul. Saya sebab selama ni pun saya malas nak setting tu. Apa besarkan dia terus 124. Bila bunyi kita sendiri tak berhati orang dengar. Dia kena, orang kata kena duduk berjam sikit lah, lama sikit lah, kena tekun sikit lah. Saya kalau buat orang cakap kuantize tu betul? Macam tadi kata apa kita boleh tutup kuantize piano ni kuantize ke? Kita nak piano ni berkuantize. Okay, yang ni kata kita ambil drum. Drum ni tadi ada kejap kita lambatkan, cepat lambatkan. So dia tak duduk dalam grid. Saya besarkan ni. Okay, kan sekarang macam ni kan head ni tak masuk dalam grid. Jadi bila kita nak masukkan dia dalam grid, kita highlight dia macam ni. Kat sini ada quantize ni. So dia ada dua jenis quantize. Satu quantize yang memang jadi macam robot. Kita tekan ni memang ada masuk terus lah, macam ni kan. Satu lagi nama dia ada soft quantize ni. Dia quantize sikit je. Dia betulkan sikit je. Kalau kita on tu macam sonar dulu dia ada kat human betul tu dia. Humanize tu. Humanize kan. Cuma yang ini dia lagi precise sikit. So dia tak masukkan sepenuhnya, dia masuk sikit je. Dia sikit je dia betulkan daripada kita punya original tu kan. Daripada berbanding kalau full quantize, ni memang grid, memang robot habis kan. Robot habis lah. Yang ini kita tekan soft quantize ni, yang belakang ni. Lepas tu kita apply quantize lah, Q ataupun ni lah. Tu dia masuk sikit je. So dia bunyi dia almost nak robot tapi tak robot dah. Yalah. Ni quantize pun baik. Sampai saya suka satu lagi kat Cubase baru ni, semua depan mata je, semua boleh klik kat situ je. Tak ada nak pergi macam banyak window tu. Saya first time buka Cubase 2 hari lepas. Bila saya masukkan saya punya track yang pernah saya buat lah, lagu-lagu memang tak bagus lah. Tiba-tiba jadi bunyi chipmunk. Dia sample rate dia tu kot. Mungkin lah sample rate tu. Lepas tu saya guna, bayang pakai Mac ni, saya guna aggregate ke apa nama dia punya apa? Setting audio ni. Okay. Dia tak keluar A24. Tu saya kan tu. Sekarang ni bila saya masukkan A24, normal balik. Mungkin dia dah lepas dia mungkin dia dah upgrade kot baru boleh tak tahu, tak pastilah. Tiba-tiba bunyi masuk apa bunyi chipmunk ni kan. Dia laju. Mungkin dia sample rate lah tu kan. Sample rate lah tu. Sebab saya pernah dulu pakai sonar dulu pun tertukar sample rate bunyi macam tu kak. Cari-cari. Tiba tadi bila on balik, dia keluar ada audio device baru. Tiba-tiba dia keluar. Baru dia detect balik lah. Dia detect balik. Normal.